وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بأمر الله. خير ما رحمت به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين والتابعين، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساتذتنا وسلسلتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخوانهم الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وإلى شيخ كياي حاجي محي الدين عبد الصمد حفظه الله ورعاه. شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ini Allah bagi kita banyak kemuliaan. Kemuliaan yang pertama ialah kita sekarang ini duduk dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ini sangat mulia. Sebab nilai dia walaupun dibuat di dunia, tapi nilainya seperti kebun di syurga. Itu satu kemuliaan. Yang kedua, yang kita nak pelajari ini adalah satu ilmu yang paling mulia. Banyak ilmu dalam Islam, saya dah sebutkan hal itu di bawah sana. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu tafsir, ilmu hadis. Tapi yang paling mulia dan itu dan asas kepada yang lain, ilmu yang sekarang kita nak bicarakan, ilmu yang paling mulia, ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Dua. Yang ketiga, kita mengaji ini kat mana? Dekat masjid. Khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Semulia-mulia tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan seburuk-buruk tempat di masjid ini adalah pasar-pasar. Jadi Masya Allah, sekarang kita sudah berada di tempat yang paling mulia. Masya Allah. Jadi karena itu kemudian itu bertambah-tambah bila kita hadir majlis ilmu seperti ini. Kita akan guna kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam tak jadi guna kitab Aqidatul Muslimin yang hari itu. Sebab saya ingat dia kita fokus belajar akidah betul-betul sifat 20. Yang hari itu tu masih lagi dia agak umum, supaya kita jelas elok-elok. Dan saya pilih kitab ini sebab pertama dia nipis. Bila nipis kita khatam kitab ni, kita semangat khatam. Walau nipis ya kitabnya. Yang kedua, ini dikarang oleh seorang kiai yang terkenal di Indonesia, dan beliau daripada kumpulan Nahdlatul Ulama. Jaga-jaga ya, dekat Indonesia. Dia ada kumpulan-kumpulannya juga, mesti kita tahu ya. Jadi adalah kita pilih yang betul. Yang betulnya adalah NU itu, Nahdlatul Ulama. Itulah sama dengan apa nama, akidah kita di Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia kita ini sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti siapa yang nak kopi ni silakan boleh. Setiap kali apa yang saya bawa dekat sini saya halalkan semua sekali. Cuma syarat satu sahaja, bila nak dipandang-pandangkan jangan diubah. Itu jangan diubah, kecuali mungkin salah perkataan, salah eja itu silakan. Tapi jangan ubah fakta. Nanti dikatakan ni seorang dia ada sebegini, walau diubah fakta, itu tidak diizinkan.
apa sahaja yang saya bawa kat sini silakan dimanfaatkan, tidak ada bayaran. Cuma bersangka baik dulu, bersangka baik dengan orang yang buat. Kalau ada apa ni kelapangan masa, bacalah Fatihah sekali supaya kita meninggal esok orang pun baca Fatihah juga. Ini saja saya bawa. Ini tidak ada kena-mengena dengan pelajaran kita hari ini. Cuma yang ini mungkin ada sebahagian kita yang belum ada kitab ni, amalan orang saleh ni, supaya ada amalan-amalan kat sini yang datang daripada orang saleh, kita amalkanlah. Contohnya kita selalu susah hati, apa amalan yang ada dalam, tapi syarat dia kena berguru kitab ni. Sejak saya ijazah ni ada 50 kat sini sahaja. Jadi siapa cepat dia dapat, lepas ni. Jangan sekarang tak mengaji kita. Ini sebahagian yang dapat dah dapat. Ini siapa yang belum ni, siapa yang dah dapat rezeki hari ni ambil lah. Kalau tidak, nanti kita jumpa minggu depan. Minggu depan saya tak ada kat sini. Minggu depan berapa bulan? Mohon minggu depan kelas kita tak ada Ustaz Khairul sebab saya pergi ke Johor minggu depan. Okay? Ada lupa. Saya pergi Johor hari Jumaat. 26 ada lagi, insyaAllah ada lagi. Ustaz Muhadir akan ada insyaAllah. Cuma 28 bulan saya akan pergi ke Johor untuk doakan mengaji kitab Hidayatus Salikin di Johor Bahru. Jadi siapa yang tak dapat kitab ni, kita tunggu minggu depan. Dalam ni macam-macam amalan, dan saya nak bagi tahu amalan ni bukan saya ambil daripada kitab, tidak, daripada guru-guru saya. Setengah amalan ni 10 tahun saya tunggu dalam ni. Kita nak beli hari ni RM6, apa dia dapat dia dengan modal RM6. Saya tunggu amalan itu sampai 10 tahun. Sebab tu buku ini bukan untuk dijual. Amalan dalam ni, buku ni bukan untuk dijual, tapi bukan free buku ni. Dia tidak percuma. Kalau saya nak jual amalan ni, ya Allah, tak terbayar. RM6 tu tak ada apa. Cuma kita tak sambungkan. Itu sebenarnya kos sahaja. Cuma nanti saya minta satu sahaja. Siapa yang dapat buku ni, tolong jangan di-photostat dan dibuat buku ni bagi dengan orang semua. Tidak. Kalau nak photostat 1-2 suka boleh. Saya demi Allah tidak ada masalah. Saya demi Allah di photostat semua pun tidak masalah. Cuma saya kesian dengan penerbit ini, Gedori Ilmu. Kalau semua bawa lagu ni, bungkui lah datang. Kalau saya kos nak buat semua. Jadi kerana itu tolong, siapa yang ada buku ni, mungkin orang lain tak ada lagi, bolehlah photostat 1-2 muka surat sementara tunggu minggu hadapan. InsyaAllah stok akan sentiasa ada. Ini dah 3 kali cetak. Masya Allah, wabah ini nak faham. Jadi saya bagi tahu sekali lagi, sarahatan, secara jelasnya saya tidak ada masalah. Laisat muskilah. Nabi banyakkan ikut laisat muskilah. Tapi kerana saya ada perjanjian dengan penerbit, jadi penerbit keluarkan kos dan sebagainya, jadi tak salahlah untuk kita berkorban RM6 untuk satu. Tak ada nilai apa-apa. Baik. Ada amalan-amalan yang pernah saya kongsikan di sini dan ada yang belum dikongsikan. Cuma yang nanti sebelum pukul 10 kita terima dulu ijazah. Syaratnya ialah saya akan ijazahkan dengan saya sebut, saya ijazahkan semua amalan dalam kitab ini untuk diamalkan oleh tuan-tuan, puan-puan, isteri kat rumah, suami tak boleh, anak-anak dan kaum keluarga. Maka ucapkan dulu kami terima. Bila sebutkan diterima tu kira dah edit tu, walaupun tak ada sign. Saya lepas pukul 10 ni ada urusan tempat lain, jadi tak sempat sign. Untuk soal 59 ni ada tempat sign di sini. Jadi tak ada kita tradisi ulama. Jadi tempat kosong ditulis nama Kak Jah, Mak Jah kat sini. Sini jangan disaring, saya yang saring. Kat sini jangan terbalik. Jadi ada satu tempat tu Datuk ni Ustaz Muhadir. Ini dia yang ijazah saya. Siapa yang daripada jauh, sila Ustaz Muhadir, saya pula kena ijazah. Lalu kita
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kitab ini dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 1. Bila ada kitab ni sedap sekilah kita mengaji ya. Sebenarnya saya ada syarah kepada kitab ni. Kitab ni sekarang ni disyarah, diterjemah oleh Kiai Mahmudi Abdul Samad. Sebenarnya saya sendiri ada terjemah dan ada syarahnya. Tiga lagi cerita saya tak boleh nak print. Apa dosa saya semalam ya? Jadi mudah-mudahan minggu depan dapat kita. Dan kita compile nanti di akhir nanti jadilah sebuah buku ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul awam. Aqidah maksudnya aqidah awam, orang awam. Jadi saya pilih sebab dia mudahlah sekali. Bila kita khatam kitab ni baru kita mengaji lebih dalam lagi, lebih terperinci lagi ya. Dan kitab ini sebenarnya berbentuk nazam. Nazam ni macam puisi-puisi lah. Satu kita lihat di belakang tu, kalau huruf nun, nun. Kalau huruf mim, mim. Kalau lam, lam. Kalau bunyi a, a. Contoh, Abda'u bismillahirrahmani, nun tu kan, Wabirrahimi daimin ihsani. Baik, yang kedua, Walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi ila tahawuli. Dia bunyi-bunyi gitu, sedap bunyi. Macam pantun lah, 2-3 kucing berlari. Manakan sama si kucing berlari. 2-3 boleh kita cari kan. Manakan sama Datuk seorang. So jemaah kata sama dia, saya patah balik kat Datuk. Masya Allah, banyak sekali. Ini budak-budak dah hafal ni. Budak-budak ni dah hafal. Jadi kita macam mana? Saya pun tak hafal lagi. Berusaha nak menghafal. Sudah saya hafal ni, Masya Allah. Habis. Bila hafal ni, itulah satu ilmu. Itulah di mana kita pergi ilmu bersama denganmu. Tapi dalam ilmu dalam kitab, lupa kitab, habis ilmu. Sama juga ilmu dalam handphone ataupun dalam iPad, lupa ataupun weak battery, weak juga ilmu kita. Tapi kalau ilmu dalam dada, macam Imam Syafi'i, ketika aku pergi ke masjid, ilmu bersamaku. Ketika aku pergi ke pasar, ilmu bersamaku. Moving knowledge, ilmu yang bergerak. Baik, cuba kita lihat dahulu. Panjang sekali lah. Di sini panjang sekali. Dia ada lagu ni. Nanti buka dalam YouTube, tulis Aqidatul Awam, dia ada lagu lah. Cuma saya tak pandai lagu. Dia lebih kurang. Abda'u bismillahirrahmanirrahim Wabirrahim Ibil ihsan. Sobat asdan. Walhamdulillahil qadimil awal al-akhiril baqi bila tahawul. Icin tak kena. Thumma salatu wassalamu samalla ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilani bil haqqi ghayra tattabi'. Sampai habis. Dengan itu begitu Datuk. Kita pun sambil-sambil dua-dua anak tu. Jadi kita boleh hafal. Sambil-sambil titik pada Abang Haji. Kita cabut ubat dia. Kita cabut habis. Semangat kan. Makruh cabut ubat. Jangan cabut ubat. Makruh. Sebab apa? Sebab ubat itu menandakan kita sudah berusia. Baik, kita lihat bab 1, muka surat 5. Nanti kita baca kulit ke kulit. Nanti bila sampai pada kitab saya, kita akan baca yang saya punya itu kulit ke kulit. Saya sekarang ni dengan mensyarahkan kitab ni dengan kitab bahasa Arab. Pada kitab bahasa Arab bukan senang. Masya Allah. Kadang-kadang satu bait ni, 1-2 bait, 1 hari. Sebab kupasannya panjang sangat. Tapi ajaib-ajaib. Nanti saya sebutkan. Contohnya Bismillah, ada keajaiban dia kan. Hari ini kita syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1,
ilmu tauhid dan dasar-dasarnya. Pengertian ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu tauhid, ilmu ataupun ilmu yuqtadaru bihi ala itsbatil aqaid ad-diniyati min adillatiha al-yaqiniyyati. Dalam Tuhfatul Murid adalah suatu ilmu yang dikatakan ilmu tauhid itu adalah ilmu yang kerananya ada kemampuan untuk mengukuhkan akidah-akidah agama. Bila kita faham ilmu tauhid ini, barulah akidah ataupun pegangan kepercayaan, belief kita akan jadi kuat, dan ia berdasarkan dalil-dalil yang pasti. Dalil-dalil yang pasti buat mutasdik kat situ. Satu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Buat kat situ lah. Satu Al-Quran, satu As-Sunnah, dan nas muhkamah. Ini dia dhabit. Dia dhabit tadi. Dhabit maksud saya, kalau kita mengaji di pondok, kalau tak dulu kata, dhabit. Dhabit maksudnya buat orang kecil. Dekat tepi ni pun boleh, dekat atas pun boleh. Kalau boleh dhabit, jangan pakai pen warna merah. Jangan pakai pen warna merah. Bukan haram, tetapi dalam kitab Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum, Syekh Azharnuji sebut jangan pakai pen merah. Jangan, itu hukumnya adalah makruh. Kenapa? Sebab warna merah itu kesukaan orang filosof, orang falsafah, ahli falsafah. Jadi mengaji kitab ni, kita mengaji bukan secara falsafah. Falsafah orang yang berfalsafah, walau kita dengan dalil yang yakin. Itu sebabnya. Jadi kalau boleh jangan terlalu. Tapi kalau tak bawa pen ke lain hari ini, terbawa pen merah, silakan. Sebab kalau tak dicakap. Dan paling bagus kita mencatat ini dengan pen. Paling bagus. Kalau dengan pensel dia jadi hilang. Kalau dengan pen tu insya-Allah. Tapi jangan dicek sebarangan dekat sini. Jangan di tengah-tengah ni tulis. Tengah-tengah ni tulis. Nanti ni kita pun bayar nak baca. Buat kat tepi. Nampak gambar saya kat situ. Baik. Bermakna apa? Jadi daripada Quran, dalil Quran dan dalil hadis dengan nas yang muhkamah. Tulis dulu lagi saya syarahkan. Nas ni ada dua. Ada nas yang muhkamah, ada nas yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat ni umpama Allah yadullahi fawqa aydihim. Kalau terjemah dengan literal, tangan Allah di atas tangan mereka. Kita belum masuk tajuk tu, nanti kita masuk. Saya ada slide yang bagus sebenarnya. Tidak boleh diterjemah tangan Allah di atas tangan mereka unless bila kita sebut tangan, kita maksudkan kekuasaan. Jangan dimaksudkan tangan. How it looks like, we don't know. Itu tak boleh. Itu akidah yang fasik. Dalam bahasa Arab dia ada dua. Bahasanya ada dua. Satu hakiki, yang kedua majazi. Hakiki itulah maknanya. Yang kedua majazi, kiasan. Dalam bahasa Melayu pun ada juga yang dipanggil hakiki dengan majazi. Contoh orang tanya kita, bagaimana urusan itu? Fine. Okey, semuanya dalam tangan saya. Semuanya dalam tangan saya. Kalau orang yang tak faham, tunjuk tangan, dia pun tengok tunjuk tangan. Kalau orang yang dah faham, tak perlu. Maksudnya ini adalah bahasa kiasan. Semuanya dalam tangan saya bermaksud semuanya di dalam kekuasaan saya, semuanya dalam kontrol saya. Kalau kita katakan begitu boleh. Ayat tadi itu namanya ayat mutasyabihat, ayat yang tak jelas. Apa sebenarnya makna ni? Tak tahu kita. Golongan salaf mentakwilkan, menterjemahkan, menafsirkan tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan itu bukan tangan betul, tetapi tangan maksudnya kekuasaan Allah di atas
kekuasaan mereka. Jadi bermakna bila sebut kekuasaan, kita tak bingung lagi dah. Memang Allah tu berkuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kita still kata Allah ada tangan, tapi tangan Allah tidak seperti tangan manusia, tetap dia jadi jisim. Sebab apa? Sebab kita mengisbatkan, kita menetapkan ada tangan bagi Allah. Sebab begini, kalau saya katakan cuba lihat di hadapan ini, apa yang tuan-tuan lihat? Kami melihat muka Ustaz Muhammad. Bermakna ini tangan ke muka? Muka. Kalau saya katakan saya angkat kaki, orang lain angkat kaki lah, bukan saya. Kaki itu kaki, bukan tangan. Kalau tangan, mesti yang seketul ni tangan. Kalau kita katakan tidak, bukan saya maksudkan itu, tapi tangan, at least mesti ada envisage, mesti tergambar dalam fikiran kita. Tangan tu yang penting bukan muka, dia tangan. Tapi macam mana dia bentuk dia, tak tahu. Masih lagi waham. Waham ni masih lagi sanksi. Akan ada Allah itu beranggota. Dalam akidah, sanksi Allah beranggota tidak boleh. Kerana itu nas yang kita nak kembali pada akidah itu bukan nas yang mutasyabihat, yang sama-sama, yang tak jelas, tetapi nas yang jelas. Nanti kita lihat perbuatan panjang, nanti kita lihat. Sebab itulah kita mengenai akidah ini, sumber asalnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mesti yakin. Dia bawa kepada yakin. Ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid. Yang mengenai bahasa Arab, wahada yuwahidu tauhidan. Wahada itu berasal dari perkataan wahid. Wahid maksudnya, kita kira bahasa Arab. Wahid. Wahid. Ithnin, ingat kelakar dari ithnin. Wahid, ithnan, wahid, ithnin. Baru tak ada Ustaz. Talata, arba. Alhamdulillah. Saya dah risau tadi. Wahid, ithnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Wahid itu adalah satu. Tapi Allah bukan berasal daripada wahid, tapi ahad. Ahad itu maksudnya satu. Tapi saya suka bukan satu. Apa perkataan dia guna kat sini tentang keesaan Allah. Saya suka tu Datuk. Kenapa? Ini ilham begitu sahaja. Saya tak belajar dengan guru-guru benda ini, tapi mudah-mudahan ilham yang baik. Sebab apa saya suka keesaan Allah? Bukan kesatuan Allah, bukan ketunggalan Allah. Sebab Esa itu adalah perkataan yang unik. Kenapa? Esa itu menunjukkan nombor. Dia perkataan tapi nombor. Ada tak nombor sebelum dia? Esa ni ada tak nombor sebelum dia? Tak ada. Ada tak nombor selepas dia? Tak ada. Tapi kalau nombor sebelum tu dia apa dia? Nombor dia kasa. Nombor selepas tu 2. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Kelantan sikit Tapi nak ayatnya, bila kata nombor sebelum tu ada kasa. Dia lepas ada 2. Dan lepas tadi tu ada 2. Tapi esa ada tak nombor sebelum? Tak. Selepas? Tak. Itu menunjukkan Allah itu kidam. Kidam maksudnya bermulanya Allah tanpa ada permulaan. Seperti mana Esa tu, dia setengah tu, dia tu lah. Tak ada nombor sebelum tu, dan tak ada nombor selepas tu. Bermakna Allah itu baqa. Baqa maksudnya Allah akan kekal tanpa ada pengakhiran. Wallahu a'lam, itu tafsiran saya. Mudah-mudahan rasanya tak ada menyalahi tauhid. Satu. Yang kedua, kenapa Esa itu kemahamannya? Kenapa? Sebab apabila kita sebut satu, nak jadi satu tu, dia boleh jadi setengah campur setengah, jadi satu.
ataupun 1/3. Campur 1/3, campur 1/3. Jadi 1. Kalau nak buang 4 pun tak apa. 1/4 campur 1/4 campur 1/4 dan campur 1/4. Jadi 5 pun tak apa. Tak habis kita. Nombor berapa sekalipun. Apabila kata Esa, ada tak nombor yang bercampur di situ? Tidak. Itu menunjukkan Allah itu tidak berkumpul padanya zat-zat yang lain. Maka itu menafikan kam muttasil. Dan tidak ada yang lain serupa dengan Allah, Tuhan lain serupa dengan Allah, itu menafikan kam muttasil. Ini panjang lagi ni. Jadi saya nak bagi satu introduction saja. Kata kam. Tak faham lagi ni. Dah nampak muka tak faham lagi, saya tahu. saja kita sebut in advance. Nak tunjuk itulah dia hikmah. Apabila kam muttasil begini, kam saya ini ada kam maksudnya lebih daripada satu. Muttasil bersambung-sambung. Ustaz Mahathir tidak akan jadi Ustaz Mahathir kalau tidak ada kepala dan tangan dan kaki dan semua dan daging dan urat dan darah dan tisu dan tulang dan segalanya. Campur jadilah Ustaz Mahathir. Jadi saya terjadi melalui jusuk-jusuk yang kecil-kecil. Jadilah saya ni Ustaz Mahathir. Maka Ustaz Mahathir ini terdiri daripada kam muttasil. Kam muttasil tadi yang mudah-mudah kan? Kepala, tangan, kaki semua campur. Darah, urat, tulang. Ni kalau payah sangat nak mengaji yang kam. Kita mengaji kam. Saya tahu kebanyakan ni dah mengaji sifat 20. Cuma saya nak syarah, saya campur manhaj pondok dengan manhaj modern bagi mudah. Itu maksudnya kam muttasil. Ada namanya kam munfasil. Kam munfasil, ada orang seperti saya, tidak sama tapi dia bercerai. Munfasil maksudnya bercerai. Ustaz Mahathir, ada lagi Ustaz Mahathir dekat Kelana Jaya. Ada lagi Ustaz Mahathir dekat Kota Damansara. Ada lagi Ustaz Mahathir dekat Bukit Tunku. Sebab tadi baru mengajar dekat Bukit Tunku. Ada lagi Ustaz Mahathir dekat Janda Baik. Sebab lepas ni nak pergi Janda Baik lepas ni. Ada lagi Ustaz Mahathir di Sarawak. Itu maksudnya kam munfasil. Kalau kita bawa kepada Allah, Allah Maha Suci daripada berjuzuk-juzuk. Adanya Allah bukan ada daging, bukan Allah tu ada nyawa, bukan ada roh, bukan ada tisu, bukan ada kulit baru jadi Allah. Tidak. Bagaimana? Tak tahu. Sebab Allah Maha Suci daripada kam muttasil dan Maha Suci Allah daripada kam munfasil. Ada Tuhan lain seperti Allah yang berkuasa macam ni, yang menjadikan ada Tuhan lain. Maka itu menafikan kam munfasil. Mudah-mudah lagi. Masya Allah. Jadi tentang keesaan Allah, sebab itu saya suka tadi keesaan Allah tu dia dan catat ke tadi Mak Ajar? Tak ada. Yang saya syarah tadi dan catat tak ada. Sempat dicatat tak yang saya sebut tadi? Tak sempat. Jadi kalau nak rakam boleh juga ya. Kalau nak rakam apa semua. Cuma satu juga yang saya sebut, kalau saya kata nak rakam saya rekam, tapi kalau saya kata tolong yang ini jangan masukkan ke internet. Bila saya sebut begitu, tolong jangan masuk ke internet sebab takut ada benda yang sulit-sulit. Bukan yang sulit itu sesat, tidak, takut salah dipahami orang. Contohnya bila saya cerita tentang wali dan sebagainya, kan bukan semua orang percaya dengan wali ni. Jadi kita tak nak cerita dengan dia bukan kerana takut, tapi takut dia kufur sebab dia tak percaya dengan wali. Wala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allah sebut dengan jelas. Apakah tidak Allah itu punya awliya la khawfun alaihim, mereka tidak takut atas apa yang nanti akan mereka jumpai dengan siksa kubur, dengan
hari kiamat dan sebagainya, sebab mereka dijaga oleh Allah. Walahum yahzanun, dan mereka itu tidak sedih atas apa yang ditinggalkan di dunia, sebab mereka dapat dia anak isteri dan sedang mendakwah dan sebagainya. Baik, tentang keesaan Allah dan pembuktiannya macam mana? Ilmu ni kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, usuluddin ni supaya kita kenal satu mana yang kata the oneness of Allah, keesaan Allah. Apa yang maksudnya esa itu? Of course nanti kita akan lihat esa dari segi zat, dari segi sifat, dari segi af'al. Dan pembuktiannya, coba kita nak bukti Allah itu wujud, the existence of Allah. Bukan saja existence of Allah, tapi the singularity of Allah. Bukan saja Allah itu wujud, tetapi singularity of Allah. Allah is single. Macam mana nak katakan keesaan Allah itu? Kalau ada dua Tuhan di muka bumi ini, apa akan terjadi pada kita? Mungkin Mak Ajar akan dipanggil Pak Haji juga, sebab atasnya Mak Ajar, bawahnya Pak Haji. Sebab ada dua Tuhan. Tuhan A nak daripada pusat ke ujung rambut jadi Mak Ajar. Tuhan B nak daripada pusat sampai ke ujung kaki Abang Haji. So ada dua Tuhan, dia win-win situation. Jadi agree. Akhirnya nak panggil Abang Haji, nak panggil Pak Haji ke Mak Ajar. Akhirnya dipanggil Pak Hajar Mak Haji. Confuse kita. Alhamdulillah tidak begitu. Memang sure Allah sahaja. Lau kana fihima alihatun la fasadata. Kalau ada lagi Tuhan selain daripada Allah di muka bumi ini, la fasadata, chaos, akan jadi binasa. Alhamdulillah satu saja. Kadang-kadang ilmu tauhid juga disebut ilmu usuluddin. Kenapa ilmu usuluddin? Ingat tadi nak, setiap perkataan dia sangat precise. Setiap perkataan ada maknanya. Tengok tadi, ilmu tauhid berasal dari perkataan Esa. Esa Allah dari segi zat, dari segi sifat, dari segi af'al. Sebab itu dinamakan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini membicarakan apa? Membicarakan Allah. Sebab itu disebut tauhid. Ilmu ini disebut juga dengan ilmu usuluddin. Usul asal. Usul asal. Ad-din agama. Kerana di dalamnya dijelaskan asal agama, iaitu pokok-pokok keyakinan dalam agama Islam. Pokok-pokok ini bahasa Indonesia. Pokok, maksud lagi pokok juga. Pokoknya ya gitu, pokok. Masa balik kita pokok kan? Tak. Kalau tak kenal, tolong bagi tahu lah. Pokok apa yang tak ada di dunia? Kecuali di Indonesia ada pokok. Ada orang tanya kami, ustaz tu tanya kami, ngaji tauhid macam ni lah. Pokok ni tak ada dalam dunia tu. Di Indonesia ada pokok. Kita jawab apa? Pokok jati dah. Pokok durian ada sebabnya kat sana. Pokok mangosteen. Lagi banyak. Pokok habis kita jawab dengan seriusnya. Kita tak, semua dah. Dia pun jawab sebenarnya pokoknya tu. Pokoknya tu yang ada kat Indonesia. Hal lain tak ada. Kan orang Indonesia dicakapkan pokoknya. Tu gurau saja, jangan catat kan. Tu gurau saja, jadi bercampur kan. Jadi serius. Sampai nak ngaji tauhid kita ada serius sangat. Takut apa? Takut kita jadi sebenarnya nak memaham dulu. Taklah, bukanlah kita bergurau-gurau sangat, tak juga boleh. Sebab Tok Guru, kalau selalu sangat gurau, tak nama Tok Guru ni, Tok Gurau. Jadi sikit-sikit lah. Guru kami mengajar tu, saya ikut cara tu jugalah. Usul, sebabnya pokok agama. Agama ni kan apa? Agama ni seperti pokok. Islam is just like a tree. Islam seperti satu pokok. Pokok ni dia ada 3 components yang paling utama. Satu, akar. Yang kedua, dia punya branches, dia punya dahan dan daun. Dahan dan daun.
Ikhlas, satu lagi apa? Buah. Betul-betul. Dia mesti ada 3. Satu akal. Yang kedua tahan dan ranting.